Kan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini sentiasa menyuruh anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh, anak yang dah pun mumayyiz, berumur mulanya 7 tahun, maka kena start suruh. Tanggungjawab itu atau kewajipan itu terletak pada ibu bapa untuk menyuruh anak tadi menunaikan solat, sedangkan kewajipan pada anak masih lagi belum ada. Ketika tu kewajipan yang ada adalah kewajipan kepada ayah dia untuk suruh anak solat selama tempoh 3 tahun, iaitu 7, 8, 9. Bila masuk 10 tahun maka bermula era baru. Tadinya suruh dengan cara lembut, suruh saja aja, ingatkan dia, suruh dia solat, tapi tiada paksaan dalam suruhan tersebut. Tiada paksaan dalam suruhan, yang mana kita hanya menyuruh, mengingatkannya. Kalau dia tak solat pun tidak disuruh agar berkeras kepadanya, tidak disuruh supaya merotannya, kerana dia masih lagi dikira bawah umur. Tanggungjawab tetap pada ayah, yang mana setiap waktu dia kena suruh anak dia menunaikan solat, sekiranya anak tu duduk dengan dia, bersama-sama dengan dia. Bila dia tak ada di rumah, maka tanggungjawab tu jatuh pada mak dia ataupun kepada orang yang diamanahkan untuk menjaga anak tadi, menyuruh anak-anak itu menunaikan solat bila tiba waktunya. Bila masuk 10 tahun maka masuk era yang kedua, iaitu perlu dipaksa. Dipaksa supaya menunaikan solat, perlu dirotan sekiranya masih lagi tidak solat. Dengan itu kita dapat lihat, kalau kita praktikkan perkara ini, di peringkat pertama dah ada 1800 kali suruh, kalau suruh setiap waktu. Peringkat kedua pun ada 1800 kali juga, maka dah 1800 kali suruh dah tak solat lagi, layak dirotan. Takkanlah bila sampai kepada suruhan-suruhan tadi dah begitu banyak, anak tadi dah masuk kepada umur baligh, mereka masih lagi tak dapat untuk berfikir sendiri, tak dapat untuk membuat rutin-rutin seharian dia, sebelum dia merasakan bahawa perkara tersebut merupakan ibadat kepada Allah. Kita pun masih lagi ada di kalangan kita yang beribadat kepada Allah SWT dalam bentuk solat ini, masih dalam aktiviti rutin. Dalam aktiviti rutin, mana setiap hari kita tunaikan solat, kita bangun, kita ambil wuduk dan kita solat. Tetapi dalam solat kita itu kadang-kadang kita tidak merasa ia satu ibadat. Kadang-kadang kita tak rasa dia sebagai suatu ibadat. Penjiwaan kepada ibadat itu tidak ada. Kerana kita gagal memenuhi mungkin banyak syarat-syarat yang lain. Kemungkinan kita belajar fiqh, dan kita tahu syarat sahnya, syarat kita kata orang sama ada rukunnya, kita tahu semua tadi, tetapi ibadat kita itu kemungkinan tidak ada ruhnya, tidak ada penjiwaannya. Maka dari situ ia menjadi satu rutin harian yang kita buat, kemungkinan dia jadi dalam keadaan yang terpaksa. Kadang-kadang terpaksa tadi bukan orang paksa mana pun, tetapi kita ada dah satu rutin yang memaksa kita, lambat atau cepat kita tunaikan solat tersebut, tetapi solat itu tiada perasaan, solat itu tiada penjiwaan, solat itu kita rasakan berat. Bukti beratnya kita nak buat cepat-cepat. Bukti beratnya kita tak boleh nak solat dalam keadaan yang tenang. Itu bukti bahawa solat itu berat bagi kita. Bila mana kita solat, kita fikirkan banyak benda lain yang kita nak buat. Bila mana kita solat, kita fikirkan bahawa ada orang lain duk tunggu kita, dan kita akan solat dengan cara yang tergesa-gesa, menunjukkan ianya merupakan satu taklif, masih lagi kekal sebagai suatu taklif, suatu pemberatan pada diri kita, yang mana kita tak boleh lari, kena buat perkara tersebut. Maka nak tak nak kita kena belajar ilmu-ilmu yang cebisannya ada dalam kitab kita ni, yang kita namakan sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini merupakan ilmu kejiwaan, jiwa kepada suatu ibadat. Kita buat ibadat tersebut dalam kemungkinan kuantiti yang tertentu, maka kelama-kelamaan dia akan menghasilkan jiwa ibadat.
kita buat sesuatu mungkin berbentuk zikrullah, kerana orang-orang yang menghayati ilmu tasawuf ini banyak ibadat pada peringkat awalnya dalam bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tadi dibuat kerana semua orang, tak kira lah orang tu alim, orang tu jahil, mereka mampu untuk berzikir. Orang tu alim atau orang tu jahil, dia mampu untuk berzikir dengan betul. Tak sebagaimana membaca Al-Quran. Bila mana nak baca Quran, banyak peraturan-peraturan bacaannya. Kemungkinan yang tak benar-benar betul-betul belajar Al-Quran, maka dia akan baca dengan cara yang salah. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau solat pun kemungkinan dalam pemikiran yang melayang-layang ke arah benda lain. Tetapi zikir adalah merupakan satu perkara yang sangat sesuai, yang paling mudah untuk dihayati. Mudah-mudah pun susah juga. Dalam subhanallah tu dia ingat benda lain lagi juga. Dia jadi rutin gitu je. Tetapi bila mana banyak diucapkan, bila mana banyak disebutkan benda-benda yang berbentuk sedemikian, lama kelamaan dia akan masuk dalam jiwa. Saya pernah sebutkan bahawa benda-benda yang kita buat dalam bentuk tekan tubi ni, kita buat dalam bentuk jumlah-jumlah yang kadang-kadang mungkin agak banyak, itu lama kelamaan dia akan meresap masuk dalam jiwa. Bila dah meresap masuk dalam jiwa, maka yang namanya zikir ini akan membentuk satu aura yang lain. Membentuk aura ke arah kita menjiwai ibadat yang kita buat, menjiwai solat kita, menjiwai puasa kita, menjiwai apa sahaja bentuk ketaatan kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita rasa seronok. Sebab itulah Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menyatakan bahawa waman arafa rabbahu faqad sahula alaihi salah. Maka sesiapa yang telah mengetahui ataupun yang mengenal Tuhannya, diterjemah pula ke dalam bahasa Melayu, sesiapa yang telah mengenal Tuhannya, maka mudahlah, maka tidak payahlah baginya solat. Siapa yang kenal Tuhan, kenal Allah, maka tidak payahlah baginya solat, dengan makna bukan tidak perlu, tetapi tidak payah dengan makna mudah. Mudah bagi dia kerana dia rasa ibadat solat yang dia buat itu manis, ibadat solat yang dia buat itu menyeronokkan, ibadat solat yang dilakukan itu menyelesaikan banyak masalah dan kerunsingan yang ada dalam diri dia. Tapi nak sampai ke tahap tu, kita kena melepasi satu rutin. Rutin itu bila mana kita paksa buat, sebagai contohnya kita paksa buat di awal waktu, kita paksa buat dalam bentuk yang terbaik, lama kelamaan maka Allah SWT akan berikan keseronokan dalam beribadat tu. Walaupun kita rasa nak cepat sangat ni, nak lari nak pergi dah, kita dah buat waktu ni 10 minit ni orang tak boleh ganggu. 10 minit ni aku kena penuhkan dengan solat aku, paling tidak lepas tu aku adalah zikir sikit-sikit untuk aku baca. Jadi sebelum habis 10 minit, maka tak payah siapa datang lah, tak perlu dilayan lagi, kena tunggu dulu selesai 10 minit, bukan lama pun, campur dengan 5 kali solat, baru 50 minit yang kita guna untuk mentarbiah diri, untuk kita memperkemaskan hati kita, supaya Allah berikan kepada kita keseronokan beribadat kepada-Nya. Jadi balik semula pada perbincangan kita ni, kata hadis tadi, kalau kamu bertawakal sebagaimana burung-burung tadi, maka kamu boleh lihat Allah SWT akan beri rezeki kepada kamu, macam mana burung yang keluarnya dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan yang kenyang. Dan adalah Nabi SAW kata tadi menyuruh keluarganya untuk menunaikan solat, yang mana kita dapat lihat di sini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, suruhlah anak-anak kamu, isteri kamu solat dan sabar. Sabarlah dalam menunaikannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta daripada kamu rezeki. Allah nyatakan bahawa kami tak minta daripada kamu rezeki, kami tak minta daripada kamu bayaran. Nikmat yang Allah bagi pada kita banyak dan Allah tak minta kita bayar pada dia. Kemudian nahnu narzuquka wal aqibatu littaqa, iaitu nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu,
Wal aqibah, aqibah di sini bukan mana akibat sebagaimana penggunaan bahasa kita. Wal aqibatu ni kesudahan. Kesudahannya atau kesudahan yang baik littaqa, iaitu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sini syahdan, bermula hakikat tawakal itu iaitu berpegang hati atas Allah Ta'ala. Setelah dia bercerita tentang dalil, setelah dia bercerita tentang sokongan ayat dan juga hadis Nabi SAW, maka dia pusing cerita ke bahagian lain pula. Sebab tu nak tunjuk bahawa habis sini dah cerita pasal dalil, maka dia letaklah satu perkataan yang namanya syahdan. Banyak kali dah kita jumpa perkataan syahdan, maksudnya adalah perhatikan olehmu. Itu makna syahdan. Jadi dia kata bermula hakikat tawakal. Cerita jadi lain dah. Tadi cerita-cerita berkaitan dengan dalil, ni cerita berkaitan dengan pengertian pula. Hakikat tawakal itu iaitu berpegang hati atas Allah, berpegang hati kepada Allah, bergantung kita, hati kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni percaya hati kepadanya taala serta tiada berubah-ubah hati pada ketika ketiadaan suatu daripada sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Iaitu hati kita berpegang kepada Allah, tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah memberi rezeki kepada kita. Kita pegang bahawa Allah lah yang memberi rezeki. Hati kita tidak berubah walaupun tiada sebab-sebab yang mendatangkan rezeki pada kita. Walaupun tiada sebab-sebab, kita tengok dalam bisnes kita, dalam kerja kita, ni nampak gayanya tak jalan ni. Nampak gayanya mana rezeki nak datang. Tak ada ikhtiar bagi kita, dah cuba berusaha tapi tak nampak cara usaha kok mana yang boleh mendatangkan rezeki. Maka walaupun dalam keadaan sedemikian, hati tetap teguh bahawa Allah yang akan memberi rezeki kepada kita. Hati tetap teguh bahawa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan sebagai tawakal kepada Allah. Kemudian dia kata, saya baca sekali lagi, iaitu tiada berubah-ubah hati pada ketika ketiadaan suatu daripada segala sebab-sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Dia tetap juga teguh dengan pendirian dan juga keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia disebutkan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab Ad-Durrus Samin, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Dia kata lebih kurang gini, dia kata, iaitu wa makna tawakkuli an takila amraka ila Allah taala wa yathiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bitafwid nafsuka wa la taltafita ila ghairillahi aslan. Iaitu kata Imam Al-Ghazali, wa makna tawakkul, makna tawakal ialah antakila amraka ila Allah, kamu serahkan urusan kamu kepada Allah. Kamu serahkan urusan kamu kepada Allah. Wa yathiqa bihi qalbuk, dan hati kamu percaya dan yakin. Hati kamu percaya dan yakin. Wa tatma'inna bitafwid, dan kamu tenang dengan penyerahan tersebut. Kamu tenang dengan penyerahan tersebut. Wa tatma'inna bitafwid nafsuka wa la taltafit ila ghairillahi aslan, dan kamu tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala asal lagi. Aslan maknanya dari sudut segala-galanya, tak ada yang kamu harapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu makna tawakal yang mana kita akan boleh faham nanti bila dihuraikan satu persatu bagaimana hakikat dan bagaimana kedudukan tawakal tersebut. Yang mana tawakal ini secara sepintas lalunya disebut kita hendaklah meletakkan keyakinan kita bahawa yang memberi rezeki, yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak melihat kepada sebab, tetapi sebab itu hanya sebagai satu sunnah sahaja. Sebab itu sebagai sunnatullah kepada kita yang menjadikan setiap alam ini perjalanannya ada undang-undang yang dinamakan sebagai al-asbab wal musabbabat, iaitu sebab dan musabbat. Sebab dan musabab ini mesti ada dalam kehidupan kita. Kalau tak ada sebab dan musabab, maknanya tiada sunnatullah. Bila mana tiada sunnatullah, maka perjalanan alam ini tidak dapat kita baca. Perjalanan alam ini tidak dapat kita kaji. Kalau ianya berlaku sewenang-wenangnya begitu, ikut suka Allah atur tanpa sebarang sebab. Allah dah tetapkan semua benda ini mesti bersebab. Hatta kepada mati sekalipun, mati yang sememangnya akan berlaku pada setiap kita pun Allah sertakan sebabnya. Allah letakkan sebab-sebab pada kematian kita. Paling tidak orang Arab dia kata apa? Kalau pokok tu mati, dia tak boleh nak cerita mati sebab apa. Dia kata mati mata ala hatfi anfi. Mata ala hatfi anfi, maksudnya mati sebab mungkin tua, dia mati dengan begitu je. Nak kata ada sebab lain, nak kata ada sebab-sebab besar, tak ada. Tetapi oleh kerana dia berhenti bernafas, mati. Sebab apa? Sebab tak boleh bernafas. Orang terjemah, orang Kelantan kata sebut kalau mata ala hatfi anfi ni dipanggil mati gagal. Pernah dengar ada dia? Mati gagal maksudnya dah tua sangat dah, lama-lama pokok ni dia mati dengan gitu je. Kalau manusia, kita boleh tengok bagaimana gagalnya sistem-sistem yang ada dalam badan kita, sehingga para doktor pun serenda semua dah, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak baiki apa, dan itu menjadi sebab kepada kematian seseorang. Bila mana contohnya doktor dia tengok seorang tu mati, nak cari-cari sebab, tak jumpa, serangan jantung, habis situ dia letak. Sebab apa? Memang nak mati ni mesti jantung tak berhenti. Jantung tu berhenti dah, tak berfungsi dah. Maka matilah orang tu. Jadi sebab itu perlu wujud dalam apa jua, kerana ia merupakan sunnah Allah pada alam ini. Jadi setiap pencarian rezeki kita itu juga ada sebab dan musababnya. Mungkin ada usaha daripada kita, tetapi mungkin juga tiada usaha daripada kita, tetapi ada sebab-sebab yang lain. Mungkin ada tiba-tiba ada jemputan pula. Bukan usaha kita, tapi tiba-tiba Allah gerakkan seseorang untuk jemput kita, ataupun bawa makanan pada kita, secara kita sendiri tiada mempunyai sebarang usaha ke arah itu. Itu kemungkinan boleh kita celahkan dalam bab tawakal ini. Kita bertawakal untuk kita dapatkan apa sahaja daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya di sana terdapatnya usaha kita dalam menangani kehidupan kita. Ketahuilah olehmu bahawa asas tawakal itu 3 martabat. Bahawasanya ketahui olehmu bahawa setawakal itu 3 martabat atau 3 kedudukan, 3 peringkat. Pertama, bahawa percaya akan Allah Ta'ala seperti ia akan wakil yang telah diketahuinya akan dia, benarnya dan kepujiannya dan kasihnya akan dia. Makna kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran dalam hidup kitanya sebagaimana kita percaya kepada wakil kita yang kita tahu dia ni amanah, yang kita tahu dia ni jujur, yang kita tahu dia ni sayang dengan kita, ataupun ada tautan kasih sayang kita dengan dia. Jadi bila mana kita percaya dengan orang tu, maka kita tahu dan kita percaya, kita yakin bahawa dia akan membuat yang terbaik untuk kita.
Kalau kita tak ada makanan, mungkin dia bawa balik makanan untuk kita. Sebagaimana mungkin dulunya masa kita kecil-kecil, kita bergantung pada mak ayah kita, kita bergantung pada ayah kita. Kita cukup yakin ayah kita pergi, kita tak tahu dia pergi mana, tapi kita yakin dia pergi itu dia cari rezeki untuk kita. Kan kita yakin kita duduk rumah ni kita tak akan lapar. Sebab apa? Kita ada ayah. Ayah akan pergi cari rezeki, ayah akan bawa balik makanan pada kita. Tak pernah pun kita fikir masa tu ayah ni cari rezeki ke tak, ayah ni nanti adik balik ada apa, entah-entah kita duduk rumah ni tak makan kot. Kita tak pernah fikir gitu, kerana kita percaya kepada dia. Kita tahu dia sayangkan kita dan dia akan selesaikan masalah kita. Jadi yang nak disebutkan di sini lah gambaran tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah cebisannya dalam bentuk yang sedemikian. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan Tuhan kita. Sebagaimana tadi kita kata orang tu ayah kita. Kita juga yakin bahawa ayah itu tidak akan akan membenarkan kita lapar. Begitu juga kita yakin bahawa Allah itu Tuhan yang tidak akan membenarkan kita ini hidup dalam kelaparan. Kalaulah orang yang tidak beriman itu diberi kenyang, kenapa kita orang yang beriman kepadanya ini tidak diberikan makanan? Kita lihat bagaimana orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang asli yang ada dalam bukit tu, kenyang sampai bulat perut-perut. Padahal mereka langsung tidak beriman. Padahal mereka menyembah yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu peringkat yang pertama, iaitu kita percaya sebagaimana kita percaya kepada ayah kita lah. Senang ayat sini panjang lebar untuk menyediakan rezeki kepada kita. Yang kedua bahawa adalah hanya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahawa kanak-kanak itu tiada ia taruh akan yang lain daripada ibunya, tiada ia berkehendak selain kelakuannya itu melainkan kepada ibunya itu, kerana diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibu kepadanya dan terlebih sangat ia memeliharakan anaknya itu anaknya itu. Okey. Jadi peringkat yang pertama tadi kita nampak sebagai seorang wakil. Seorang wakil yang kita harapkan dia akan memberikan yang terbaik pada kita. Yang ni kita turun ke peringkat yang lebih rendah lagi, iaitu kita tengok kepada anak-anak kecil dengan mak dia. Anak-anak kecil dengan mak, dengan ayah tidak begitu sekali. Bila mana dengan mak, dia hanya berharap kepada mak dia 100%. Tak ada dalam fikiran dia selain daripada bergantung kepada mak dia aja. Mak adalah segala-galanya. Sebab tu disebutkan di sini kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahawasanya kanak-kanak itu tiada ia taruh akan yang lain, tiada ia percaya kepada yang lain, dia tidak yakin kepada yang lain selain daripada ibunya. Dia tak nak kepada yang lain selain daripada ibunya. Bawa anak tadi bagi pada perempuan lain, meraung dia tak nak. Padahal yang kita bagi itu kemungkinan nampak lebih cantik, lebih elok, lebih muda, lebih memberi keyakinan pada dasar, pada pandangan umum kita. Tetapi pada anak tadi, itulah harapan satu-satunya harapan yang dia taruh, yang dia pegang, yang mana orang itu akan membantunya adalah apa jua keadaan. Jadi tahap ini sebenarnya lebih tinggi keyakinan itu. Tadinya kita tak kisah sangat, tapi kita tahu dia akan berbuat baik pada kita. Yang ini kita sememangnya begitu mengharapkan dia. Tak ada siapa-siapa dah yang boleh kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Kerana martabat yang kedua ini bahawa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya itu. Telah fana daripada tawakal, maksudnya fana ni dengan makna kalau ikut makna bahasa, fana ni makna musnah. Fana maknanya musnah. Fana ni di sini dengan makna tiada langsung pengharapan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah.
Dia tak ada dah nak pandang yang lain, tak ada harapan pada yang lain. 100% ia harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang fana. Selalu dihuraikan dalam ilmu tasawuf, orang yang berada dalam martabat fana ini, mereka langsung tidak memikirkan tentang dirinya. Yang mereka nampak adalah Allah. Contoh yang banyak dibawa yang selalu disebut ialah orang yang bernama Hallaj. Hallaj yang telah pun fana dalam ibadat dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Hallaj ini dia tidak berfikir kecuali bila dia buka mata, dia fikir semua dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Hallaj. Yang mana kalau nak kira orang yang fana ini maknanya orang gila. Orang gila. Kemungkinan orang yang fana ini sudah tidak normal hidupnya. Sudah hilang akalnya. Akalnya hanya tinggal pada satu sudut saja. Pada satu sudut kecintaan dan ingatan saja. Sedangkan sudut-sudut yang lain telah hilang langsung daripadanya. Hilang terus daripadanya. Itu dipanggil orang yang fana. Kemungkinan orang yang fana ini dia tidak lagi solat. Dia tidak lagi membicarakan tentang makan minum dia. Itulah yang selalu disebut-sebut, yang diwar-warkan dalam masyarakat kita. Tu orang gila, tu wali tu. Ni punca ceritanya. Padahal payah nak jumpa gitu. Dia bukan suasana yang dikata dikira sebagai perkara yang terpuji. Keadaan tu bukan keadaan yang terpuji. Bukan kata orang tu bila nak gila tu wali Allah. Tak, bukan gitu. Kemungkinan kalau berlaku dia telah tenggelam dalam ibadatnya. Akalnya telah tercabut daripada dia. Yang dia ingat adalah Allah. Mungkin hidup gitu. Tapi benda lain langsung tak ada dalam fikiran dia. Makna dia merupakan manusia yang Allah pilih hanya untuk mengingatinya dengan cara yang tersendiri. Bila mana akalnya telah tidak dapat dia kuasai, maka dia tidak lagi dikira sebagai mukallaf. Kita ni dikira mukallaf, dikira wajib beribadat selama mana akal kita ada. Kalau akal kita hilang, maka kita tidak wajib beribadat. Namun demikian adalah sedikit sebanyak khilaf di kalangan ulama bagi orang yang pengsan. Ataupun lebih lama lagi orang tak panggil pengsan, panggil koma. Padahal benda sama je. Orang yang pengsan, kalau kata pengsan itu sekejap, mungkin sehari dua je, dia tak sedar diri tu, maka para ulama kata ini orang ni kena qada solat dia. Kena qada solat. Walaupun itu, tapi masih tidak dikira dia ini hilang akal. Yang hilang akal yang menjadikan dia tak wajib solat itu adalah orang yang gila. Gila terus, maka tak wajib baginya solat, dan tak wajib baginya untuk mengqada solat tersebut bila dia sembuh dari gila. Kerana mungkin ada orang gila 5 hari atau 10 hari sebulan, 20 hari lagi dia tak gila sebab duit ada. Bila duit habis hujung bulan, belum masuk gaji baru, dia gila. Ada jenis gitu. Serabut dengan kehidupan dia, serabut dengan susah dia, maka jadi gila. Bila dah senang, okey, maka sembuhlah gila dia. Jadi orang sebegini kalau betul-betul lah dia gila, maka dia tidak wajib mengqada solat yang telah pun ditinggalkan. Tadi pula bila mana orang yang koma, kata ulama, kalau sekiranya koma itu mengambil masa yang lama, kemungkinan koma tu sampai sebulan koma dia, lebih daripada tu lagi, maka orang ni tidak wajib juga untuk mengqada solat. Kerana kalau disuruh qada, waktu yang nak diqada itu sangat banyak, maka bebanan itu diambil kira. Kerana agama ini dikira sebagai perkara yang mudah. Dia memudahkan manusia, bukan menyusahkan kita. Lainlah yang kita tinggal kerana lalai kita, yang kita tinggal kerana cuai kita. Daripada kecil-kecil dulu kita tinggalkan solat, kita tak jaga solat. Bila mana kita dah insaf hari ni, maka kita kena kutip satu persatu, kita kena qada satu persatu, sehinggalah solat itu berjaya kita habiskan kesemuanya. Berapa jumlah waktu yang ditinggalkan, maka jumlah tu perlu diqada. Kalau kita tak pasti berapa bilangannya, maka buat sampai puas hati.
sampai kita rasa tak ada dah solat yang belum kita ganti dalam hidup kita. Tuan, solat ni nak ganti bukan senang. Tambah-tambah pula kita tak pasti waktu mana. Tak pasti waktu-waktu yang kita tinggalkan. Dalam masalah perempuan juga kadang-kadang yang wajib diqada itu iaitu solat yang berkait dengan waktu kering haidnya, iaitu kalau keringnya dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar, maka kena qada zuhur. Ramainya dulunya kemungkinan kerana tak belajar, walaupun kering dalam waktu asar, maka solat asar saja. Kering dalam waktu isyak, maka solat isyak saja, tanpa diqada solat zuhur dan solat maghrib yang berada dalam blok waktu yang sama. Jadi bila hari ni dah belajar, nak qada macam mana ustaz? Hak dia masa kering zuhur tu zuhur, masa kering asar tu asar, masa isyak tu isyak, tak tahu hak mana waktunya. Tu dia jadi benda yang menyusahkan sekiranya kita tidak menjaga solat tersebut dengan baik. Namun kalau keadaan gitu, kita kena qada ikut rasa kita lah, ikut perasaan kita, agak-agak kita berijtihad berapa waktu solat yang kita tinggalkan, waktu mana yang banyak, dan kita qada. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan penyesalan, disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat ini bukan kata bila kita tinggal dan kita qada lepas gitu saja dak. Qada itu menjadi suatu syarat saja, bukan sebagai suatu pengganti sebenar. Yang kita tinggalkan itu tetap sebenarnya tidak boleh diganti, tetapi lambang kepada taubat kita kepada Allah adalah kita gantikan solat tersebut dan kita bertaubat. Kalau solat itu boleh diganti, solat itu boleh diganti, senanglah kita. Masa susah-susah sikit kita tinggal, masa apa ni sibuk-sibuk kita tinggal, nanti kita ganti semua. Kumpul sekali lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dekat nak tidur kita qada semua. Boleh buat gitu kalau boleh. Akan tetapi sememangnya tidak dibolehkan. Sebenarnya tak ada enactment qada dalam solat ini, kecuali apabila dah terluput maka wajiblah diqada. Yang disebutkan solat ni tak ada qada dengan makna tidak boleh sengaja meninggalkannya ataupun cari sebab-sebab tertentu untuk meninggalkannya, sebagaimana puasa ada qada. Puasa ada qada, iaitu bila mana ada sebab-sebab yang membolehkan kita untuk kita tidak berpuasa, maka kita pun buka puasa, nanti kita qada balik. Ada, tapi solat tiada yang kita tidak dibenarkan untuk berbuat sedemikian. Paling tinggi pun kita disuruh supaya menunaikan solat itu dalam bentuk menghormati waktu. Dalam bentuk hormat waktu, kita tak ada pakaian nak dipakai, ataupun pakaian kita bernajis, kita tak boleh nak tukar yang lain. Orang kurung kita dalam bilik, bila mana tiba waktu solat, maka kita pun solat menghormati waktu itu. Hormat waktu, dan bila mana kita telah pun selesai daripada masalah kita, kita ada waktu untuk kita tunaikan, maka kita qada solat tersebut. Kerana yang kita solat tadi adalah mengikut kemampuan yang boleh kita buat ketika itu. Sebab tu dinamakan sebagai solat menghormati waktu. Dan solat tersebut kita tunaikan di penghujung waktu setelah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tadi. Kita usaha supaya apa yang kita hadapi itu dah selesai, dapat kita buat dengan baik, dan kita boleh cari nak berwudu, boleh nak cari pakaian. Tiba-tiba baki waktu tak ada juga, tak selesai juga, maka hendaklah kita solat sebagai menghormati waktu. Kemungkinan tuan-tuan berlaku juga dalam jam. Kita nak balik tadi, nak berhenti kereta pun tak boleh, nak kata berhenti tepi jalan, lepas tu nak solat atas rumput tepi tu, tak boleh nak berhenti. Sebab apa? Kalau berhenti orang lain cucuk belakang lagi, tak ada tempat yang boleh berhenti. Maka kemungkinan ketika itu paling tidak kena solat
atas kereta tu sambil memandu tadi, dia panggil solat menghormati waktu dengan cara sebagaimana yang kita kata setakat kita boleh buat, gitulah ya yang kita buat dalam perjalanan kita tadi. Tapi janganlah sampai gitu, nak balik rumah tu kalau dah tahu dah lebih kurang ceritanya begitu, solat awal-awal atau ada ruang boleh kita berhenti, maka kita berhentilah. Tepi jalan mana-mana pun solatlah. Di situ tak ada benda yang perlu kita malukan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah takut orang tengok apa dia ni. Pukul 6.30 nak solat asar, pukul 7 baru nak solat asar. Tadi tak nak solat, biar dia lah. Dah kita terlepas dah, daripada kita terlepas terus, maka tunaikan solat itu mengikut apa ni yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata orang yang bertawakal itu telah fana daripada tawakalnya itu kepada orang yang ditawakalkan atasnya. Dia telah fana, maknanya tiada pengharapannya kepada yang lain, iaitu telah fana ia kepada Allah Ta'ala. Maka segala-gala di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Semuanya tak ada dah, kecuali dia hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala saja. Cerita ni dia panggil cerita tasawuf. Cerita tasawuf peringkat tinggi, batu payah nak nampak. Kita tak tergambar kita nak buat gitu. Sebab apa? Sebab kita tidak berada di alam itu. Cerita orang yang ahli ibadat, yang benar-benar tenggelam dengan ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mungkin ada berlaku benda gini pada dia. Pengharapannya 100% kepada Allah. Tiada usaha yang dia buat. Kerana apa? Kerana hatinya, ibadatnya, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni dipanggil dari sudut peringkat hati yang apa ni dikira tinggi, keyakinan yang susah untuk diperolehi, walaupun kadang-kadang adanya perkara-perkara yang dibuat dalam seharian dia, tetapi hatinya tetap tidak bergantung kepada usaha tersebut, tapi hanya meletakkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada menyerahkan ia akan dirinya itu, dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu. Dia tak rasa dalam hatinya itu sebarang usaha, sebarang kesan kepada usaha yang boleh dia buat dalam menghasilkan apa yang dia minta, dalam menghasilkan apa yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tawakalnya kepada Allah Taala itu telah jadi perangainya dengan tiada diusahainya. Itu benda ni jadi perangai, jadi ada dalam jiwa dia. Keyakinan yang sedemikian bukan diusahainya, bukan buat-buat dak ni, tapi memang jadi gitu. Perasaan itu timbul dengan gitu dalam diri dia, bukan dia buat-buat atau dia ada-adakan perasaan tersebut. Bersalahan martabat yang pertama, dia kata lain hak pertama tadi, maka tawakalnya itu dengan diusahainya. Dia tawakal dengan usaha dan dengan dibicarakannya ketika bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Ta'ala, seperti mayat di hadapan orang yang memandikan akan dia, maka tiada segala-gala ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuannya itu terbit daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiarnya, maka segala-gala mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir dan tadbir. Okey. Dia katakan di sini bahawasanya yang peringkat yang pertama tadi dia berusaha. Dia ada usaha. Ada usaha yang dia buat, kemudian setelah dia berusaha, maka dia serahkan keputusan usaha itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sama-sama amalkan pada hari ini. Kita buat segala apa usaha yang kita boleh buat,
pekerjaan yang kita boleh buat, maka selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Kita tidak merasakan bahawa apa yang kita buat itu memberi kesan sekiranya tidak dengan izin Allah. Apa yang kita, bisnes yang kita buka tu tidak akan memberikan manfaat pada kita kecuali dengan keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ni dah dikira sebagai suatu peringkat yang tinggi, tetapi pandangan dalam ilmu tasawuf ni baru beginner dia panggil. Ni baru benda yang biasa. Dengan belajar sekali kita boleh amalkan perkara ni. Walaupun nak ajar hati untuk tawakal tu payah juga, tapi dengan ilmu yang ada kita dah boleh berada pada tahap keyakinan kita, usaha kita itu perlu kita sematkan dalam hati, tiada sebarang kesan yang akan kita perolehi, iaitu kita sertakan dengan suatu perkataan lain, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sememangnya disuruh supaya berusaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun suruh umatnya agar berusaha. Dalam kisah unta yang dibawa, yang ditunggang, bila mana mereka sampai, para sahabat sampai bertemu dengan Rasulullah, mereka biarkan, lepaskan unta mereka, maka bila ditanya oleh Rasulullah, unta mu ikat mana? Tak, kami tawakal kepada Allah. Rasulullah kata pergi keluar, ambil unta, ikat dulu, kemudian tawakal. Memberi gambaran bahawa tawakal ini pada hakikatnya perlu kepada usaha daripada kita terlebih dahulu, kemudian kita serahkan keputusannya kepada Allah setelah kita berpuas hati dengan usaha kita. Sementara yang kedua tadi, mereka menyerahkan bulat-bulat. Hati mereka bukan dia buat, tapi hati mereka jadi gitu. Terhasil perasaan yang sedemikian, penyerahan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kemungkinan sebelum itu mereka mempunyai punca-punca rezeki, yang mana bila mana mereka masuk ke tahap yang sedemikian, mereka tidak lagi berfikir tentang rezeki, dan mereka nampak bahawa segala-galanya telah pun dihantar, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu mudah. Dia tidak terhasil dengan kita berada dalam kesempitan ekonomi, duduk dengan makan tak cukup gitu. Dia kurang terhasil, payah terhasil perkara tersebut. Akan tetapi bila mana kita ada usaha yang telah kita buat, kemungkinan lama kelamaan kita sudah kurang memandang kepada usaha tersebut. Yang kita lebih pandang adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Peringkat awal kita nampak perlu kepada usaha yang lebih, perlu kepada projek yang perlu kita buat. Kita nampak tinggi pandangan kita. Tapi bila mana kita ajak untuk bertawakal, lama kelamaan sebab itu makin hilang pada pandangan kita. Yang kita nampak adalah Tuhan punya sebab, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang banyak berperanan, yang semua perkara itu di atas ataupun mengikut peranan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bermula martabat yang ketiga itu, ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena berhenti di situ. Mudah-mudahan insya-Allah kita sekiranya ada peluang pada masa yang akan datang akan kita sambung pada qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Bermula martabat yang ketiga ini. Jadi aku qauli hadza